wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmat-Nya kita dapat selesai menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Pada hari yang ke-23 kita mengerjakan ibadat pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Malam ini kita telah pun sampai ke malam yang ke-24. Dan ini bermakna tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Ya, sama ada 6 hari lagi ya untuk mencukupkan 30 hari kita berpuasa ataupun 5 hari lagi ya untuk kita ya berpuasa pada tahun ini ya selama 29 hari. Soalan yang ramai orang tanya hari ini, bila kita nak raya? Ya, bila nak raya? Jadi kuliah kita malam ini tazkirah ringkas ya. Bagaimana kita di Malaysia ini menetapkan ya bila 1 Syawal, bila 1 Ramadan dan sebagainya. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran ya. Dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan sebelum daripada itu, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, sadaqallahul azim. Bulan Ramadan ini di mana diturunkan padanya Al-Quran. Ya, memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia dan membezakan di antara yang benar dan yang batil. Ya. Sesiapa di antara kamu ya yang melihat ataupun menyaksikan hilal anak bulan ya maka hendaklah dia berpuasa ya. Jadi maksud yang lain, sesiapa yang menyaksikan anak bulan juga ataupun hilal hendaklah dia berbuka, iaitu menyambut hari raya ya. Jadi inilah ya dalil bahawa kita setiap tahun ya kita memulakan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal ya memulakan ibadat puasa dan juga berhari raya, maka di sana ada kaedah macam mana nak menetapkan raya dan puasa tersebut ya. Secara umumnya tuan-tuan sekalian ada 2 kaedah yang dipakai. Pertama, secara ru'yah ya. Ru'yah ini maknanya kita menyaksikan. Kita melihat ya, kita nampak. Kita observe ya, melihat ya. Sama ada melihat dengan mata kasar ya, yang jaraknya cukup jauh, beribu-ribu ya kilometer ya, ataupun kita melihat dengan peralatan
seperti ya theodolite, seperti binocular, seperti ya apa ni tuan-tuan sekalian, alat-alat yang lain. Hari ini ya ada lagi satu alat namanya kamera DSLR. Yang tu pun tuan-tuan sekalian setengah-setengah negeri menerima ya untuk dapat melihat anak bulan. Oleh kerana anak bulan ini baru, maka terlalu kecil. Ya. Beza dengan 15 hari bulan. Ya, dah besar dah. Jadi awal bulan dalam Islam ini kecil. Maka dengan sebab itu perlu diteropong. Ya. Perlu diteropong. Ya. Ini kaedah yang pertama. Antara negara yang menggunakan kaedah ini, Arab Saudi. Jadi orang tanya kita, kenapa tak ikut Arab Saudi? Ya. Kita umrah di Arab Saudi, di Mekah, ya, kita haji pun di sana juga. Jadi bila puasa raya, kenapa tak ikut Arab Saudi? Tuan-tuan sekalian. Ya. Kerana tuan-tuan sekalian, tempat kita, kedudukan kita di Malaysia ini tak sama dengan di Arab Saudi dan di negara-negara lain. Ya. Kita sekarang pukul 8 malam. Ya. Arab Saudi tuan-tuan sekalian, ya, mereka lewat 5 jam daripada kita. Jadi kalau kita 8, mereka dalam pukul 4, 5, 6, 7, 8. Dalam pukul 4 petang. Kita awal daripada Saudi 5 jam. Ya. Jadi bila 5 jam lebih awal nampak bulan ataupun matahari, maka dengan sebab itu ya, waktu solatnya pun berbeza. Ya. Maka dengan sebab itu tak boleh kita ikut Arab Saudi. Ya. Yang kedua, Brunei. Ya, Brunei Darussalam, dia pun bila nak menentukan raya ataupun puasa dengan melihat, iaitu ru'yah. Ya, menggunakan tuan-tuan sekalian tadi alat-alat berkenaan. Contohnya pada tahun lepas. Ya. Tahun lepas yang kita raya, ya, yang orang kata raya mengejut tersebut, bulan dapat dilihat di Labuan. Ya. Dan di Brunei Darussalam, ya, dengan teropong, jadi disaksikan oleh 30 orang kalau di Labuan. Labuan ini tuan-tuan sekalian, Maghrib dia lebih awal daripada kita. Kita hari ini 7.21. Mereka sejam lebih awal, 6.21. Ya. Baru ni bila bulan puasa, bila puasa Ramadan baru ini pun melihat anak bulan. Pada 29 hari bulan Sya'ban. Ya. Jadi bulan mesti dilihat pada 29 hari bulan tahun-tahun Islam. 29 Sya'ban, dan untuk bulan Syawal ini tuan-tuan dilihat pada 29 Ramadan bersamaan 20 hari bulan April. Ya. Masa lihat anak bulan Ramadan baru ni, saya pergi tuan-tuan di Labuan. Kita teropong lihat di wilayah persekutuan di Menara Kuala Lumpur. Ya. Yang kedua di PICC Putrajaya. Dan di Labuan di tingkat 13. Ya, Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, Labuan masa itu memang dapat dilihat 6.40 petang. Ya. Maghrib masa itu di Labuan 6.29, tak sampai lebih kurang 10 minit bulan dapat dilihat. Ya, dengan teropong lah, dengan tuan-tuan sekalian, ya, alat-alat berkenaan. Sama ada alat itu milik pejabat mufti wilayah persekutuan ataupun milik Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia JUPEM yang turut sama di 3 lokasi berkenaan. Ya. Alhamdulillah juga baru ni tuan-tuan, ketika melihat anak bulan Ramadan bukan sekadar dilihat di Labuan,
di 10 daripada 29 tempat. Ya. Di Labuan nampak, di Kuching nampak, di Kota Kinabalu nampak, di PICC Putrajaya nampak, di Melaka nampak, Negeri Sembilan nampak, Pulau Pinang nampak. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, itu ketika Ramadan baru-baru ini. Ya. Jadi timbul soalan, ya. Perkara yang pertama kita menetapkan anak bulan ialah dengan ru'yah, dengan melihat anak bulan, ya, dengan teropong berkenaan. Ya. Yang kedua, dengan kaedah yang kedua yang dipanggil sebagai, ya, hisab. Ya, hisab maknanya kiraan. Ya. Memang kita nak tengok anak bulan ataupun hilal pada Ramadan, pada Syawal, menentukan bila kita puasa, menentukan bila kita raya. Tetapi ramai tak tahu, kita di Pejabat Mufti tengok anak bulan setiap bulan. Setiap 29 hari bulan, bulan-bulan Islam. Supaya kita dapat buat mengumpulkan data, maklumat. Ya. Dia ada kiraan dia sendiri, tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi yang kedua dengan cara hisab. Jadi Malaysia, tuan-tuan sekalian, berbeza dengan Brunei. Malaysia berbeza dengan Arab Saudi. Kita guna dua-dua kaedah. Ya, ru'yah pun ru'yah juga, lihat anak bulan 29 hari bulan petang. Dan yang keduanya kita juga menggunakan hisab, kiraan berdasarkan data-data yang diperolehi. Ya. Yang kedua, melihat anak bulan tersebut mesti dilihat setelah matahari terbenam. Bukan pukul 2 tengok lihat anak bulan. Masuk waktu maghrib baru boleh lihat anak bulan. Pukul 2 mana ada bulan lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi tenggelam matahari, tuan-tuan sekalian, terbenam matahari, masuknya waktu maghrib, baru kita teropong anak bulan ataupun hilal berkenaan. Ya. Dan mesti dibuat bila? Pada 29 hari bulan. Bukan 27, bukan 28. Ya. Jadi untuk akan datang ini minggu depan dilihat anak bulan Syawal pada 29 hari bulan Ramadan. Jadi kita akan hari raya sama ada, ya, 29 hari kita berpuasa pada hari Jumaat, ataupun kita akan hari raya dengan kita berpuasa 30 hari pada hari Sabtu. Ya. Jadi bila orang tanya saya, Ustaz, bila raya? Takkan Ustaz tak tahu? Senang je kita jawab. Ya. Raya kita akan sambut 1 Syawal. Ya. 1 Syawal itu tak tahulah hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Ya. Jadi malam Jumaat 8.05 malam ketika siaran, ya, berita perdana jam 8.05 malam, penyimpan mohon besar raja-raja akan mengumumkan. Itulah yang rasminya. Ya. Syarat pertama tadi, tuan-tuan sekalian, ya, mesti dilihat setelah terbenam matahari pada 29 hari bulan. Ya. Yang kedua syaratnya, ya, ketika matahari terbenam, masuknya maghrib 29 hari bulan Ramadan akan datang ini, ketinggian anak bulan, ini kena matematik sikit. Ketinggian anak bulan tersebut tidak kurang daripada 3 darjah. Ya. Ketinggian anak bulan di atas ufuknya tidak kurang daripada 3 darjah. Dan jarak lengkung di antara bulan dan matahari tidak kurang daripada 6.6 darjah, ya, 6 darjah 4 minit. Ya. Jadi kalau sekiranya lebih daripada 3 darjah, lebih daripada 6.46 darjah 4 minit, ada harapan cerah raya hari Jumaat. Ya.
Tetapi tuan-tuan sekalian, berdasarkan hisab ataupun kita kumpul data tiap-tiap bulan, dengar baik-baik. Ini datanya. Tadi kita lihat mesti lebih 3 darjah ketinggian anak bulan. Yang kedua, dia punya jarak lengkung, elongasi dia mesti 6 darjah 4 minit. Ya. Jadi kita lihat ya. Data hilal bagi 2023. Analisa data hilal Syawal tahun 2023 menunjukkan bahawa tinggi hilal, tinggi anak bulan ialah 2 darjah 18 minit. Ya. Tadi speknya berapa? 3 darjah. Ya. Di bawah kriteria minima 3 darjah. Ya. Manakala jarak lengkung pada 29 Ramadan, kiraan kita, data yang kita kumpulkan hanya 2 darjah 41 minit. Sedangkan speknya berapa? 6 darjah 24 minit. Ya. Jadi data ini menggambarkan hilal ataupun anak bulan sukar dilihat kerana jauh daripada syarat minima tersebut. Ya. Jadi jangan terus cakap Ustaz Jamali kata raya Jumaat. Tak. Ya, keputusan rasminya di Malaysia ini ialah penyimpan moho. Ya, tak mustahil berlaku. Ya. Walaupun datanya begitu begini, tapi Allah Taala nak bagi nampak tak ada masalah. Jadi berdasarkan ilmu kita manusia di kalangan ahli-ahli falak, kalangan saintis dan sebagainya, kita hanya buat kiraan. Hisab tuan-tuan sekalian. Adapun sebenarnya terserah kepada Allah Ta'ala. Tapi berdasarkan kiraan kita memang sukar nampak. Apa lagi kalau cuaca tak baik, cuaca mendung, hujan lebat dan sebagainya. Jadi bolehlah nak tempah kelemang bila, nak sembelih ayam bila, dengan apa yang disampaikan tadi. Ya. Tiba-tiba kita dengar minggu lepas, Pusat Astronomi Antarabangsa berpengkalan di Abu Dhabi. Ya. Dia kata bahawa kita di Malaysia, kita di seluruh dunia akan berakhir Ramadan pada tahun ini pada 20 hari bulan. Jadi maknanya dia kata besok Jumaat 29 21 hari bulan kita akan berhari raya. Mulalah orang kita di Malaysia tuan-tuan gempar. Ya, hari-hari tanya bila nak raya. Kena ingat Pusat Astronomi Antarabangsa itu di Abu Dhabi. Ya, data dan juga ramalannya hanya sesuai di Abu Dhabi saja. Tak sesuai di seluruh tempat yang lain. Kerana dari segi kedudukan kita jauh berbeza. Kita dengan Dubai, dengan Arab Saudi tuan-tuan, berapa jauh? 6 jam. Ya, ataupun 5 jam kita lebih awal. Ya. Kita terletak di garisan Khatulistiwa. Mereka terletak di benua Afrika, tuan-tuan sekalian, Timur Tengah. Waktu semayang kita dengan mereka pun tak sama. Jadi maknanya kita memang tak boleh sama dengan mereka sebab ya keadaannya berbeza. Ya. Wallahu a'lam. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Makna dia apa? Puasalah kamu sekiranya kamu melihat anak bulan. Ya. Dan berbukalah, berhari rayalah kamu sekiranya kamu juga melihat anak bulan. Jadi kita nak puasa, nak raya bukan ikut kalender Cina. Tuan-tuan sekalian. Ya, bukan ikut kalender yang kita dapat awal tahun. Ya, kalender kuda dan sebagainya. Ditentukan dengan ru'yah dan juga hisab. Ya.
Adapun kalender kuda tersebut hanya dibuat kiraan, hanya dibuat ramalan sahaja. Dalam Islam memang kena lihat ru'yah dan juga dengan kiraan ataupun hisab berkenaan. Jadi apa persediaan kita umat Islam? Ya, untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan. Macam mana tuan-tuan? Raya bila? Tak tentu lagi. Yang tentunya 1 Syawal. Jadi macam mana nak buat? Pertama sekali, kita wajib beriman kepada Allah. Ya, atas takdirnya, atas ketentuannya. Walaupun kita manusia ini dengan ilmu yang terbatas, ilmu astronomi, ilmu falak, menjangkakan raya pada hari Sabtu kerana anak bulan tidak dapat dilihat, kerana tidak memenuhi spek yang telah ditetapkan, 3 darjah tinggi dan jarak lengkung 6 darjah 24 minit. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala tersebut sekiranya dia nak buat, cukup sekadar menyatakan jadi, maka jadilah. Ya. Tapi kita sebagai manusia kena bersedia. Ya. Makna dia apa? Terima qada dan qadar Allah, termasuk bila kita akan berhari raya. Ya. Sibuk. Ya. Cerita bila nak raya. Ya. Lailatul Qadarnya tuan-tuan sekalian, tak buat apa-apa persediaan. Ini pun satu hal juga tuan-tuan sekalian. Okey. Yang kedua, kita hendaklah meraihkan dan menghormati pihak berotoriti, ulil amri. Ya. Siapa dia? Iaitulah penyimpan moho besar raja-raja. Dia akan umumkan pada malam Jumaat jam 8.05 malam setelah dapat laporan daripada seluruh tempat, 29 lokasi di seluruh Malaysia. Ya, saya tahun ini tuan-tuan, Ramadan minggu depan ni Syawal jaga di PICC tuan-tuan sekalian. Jadi kita lihat lebih kurang 12 minit sahaja. Lepas maghrib itu tengok anak bulan ru'yah 12 minit sahaja. Ya. Jadi nampak atau tidak kena laporkan, telefon penyimpan moho besar raja-raja, dan penyimpan moho besar raja-raja akan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong mewakili raja-raja Melayu untuk mengisytiharkan bila 1 Syawal, bila hari raya. Ya, kena hormat pihak berkuasa ulil amri. Sebab mereka yang ada teropong, kita tak ada. Ya, mereka yang pakar falaknya, mereka yang buat kiraan 3 darjah, 6 darjah tuan-tuan sekalian. Kita sekolah darjah tahulah tuan-tuan sekalian. Jadi mereka lah, serah kat mereka. Jangan pening-pening kepala. Tapi ada tuan-tuan orang kita ni. Ya, dia puasa ke raya tak ikut Malaysia. Walaupun duduk di Meru. Walaupun duduk di Pancang Berdena, Sungai Besar. Dia ikut apa? Ikut Saudi tuan-tuan. Jadi orang macam ni macam mana? Kau pindah je lah pergi Arab Saudi, jangan duduk Malaysia. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, duduk Malaysia kena ikutlah peraturan undang-undang di sini. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Ya. Apa nasihat kita? Ya. Yang ketiga, segeralah membayar zakat fitrah. Sibuk bila nak raya, Jumaat ke, Sabtu ke, ya. Fitrah tak bayar-bayar juga tuan-tuan sekalian. Ya. Sebab apa? Dia nak dengar pengumuman dulu. Sebab dia nak rebut waktu afdal. Waktu afdal tu bila? Pagi hari raya. Sebelum solat hari raya. Solat sunat hari raya tersebut. Ya. Memanglah betul waktu afdal. Tapi kesannya apa dia? Kesannya ambil tak sarapan pagi lah jawabnya. Kesannya tuan-tuan sekalian, solat sunat Idul Fitri patut 8 suku, 9 baru mula. Sebab beratur panjang. Terutama di Masjid Asy-Syarif. Ya. Orang tempatan pun dia, ramainya warga asing. Bangladeshnya, Pakistannya, semua nak rebut waktu afdal. Ya.
Itulah yang berlaku tuan-tuan sekalian, runtuhan di terowong Muasim tuan-tuan sekalian. Semua nak wukuf tuan-tuan sekalian, nak rebut waktu, nak melontar tuan-tuan sekalian waktu afdal. Sedangkan waktu afdal ni semua orang keluar. Jadi kesannya apa? Jalan jam. Kesannya apa? Orang yang kapasiti sepatutnya 50,000 isi sampai 150,000. Itu yang sampai tuan-tuan sekalian, ya, bersesak-sesak. Akhirnya tuan-tuan sekalian runtuh, akhirnya berapa ratus orang meninggal dunia. Jadi Islam ini mudah. Waktu yang sunat bila? Daripada 1 Ramadan sampailah berakhir Ramadan. Bayar segera. Bukan banyak mana pun, seorang RM7. Ya. Anak 5 orang campur isteri RM42. Ya. Lebihnya macam mana Ustaz? RM42 bagi RM50. Boleh ke keep the chain? Bagi tahu amil? Tak boleh. Tuan-tuan sekalian. Fatwa dah jelas. Dulu macam mana bolehnya Ustaz? Dulu kita tak tahu. Sekarang kena beritahu dan kena tahulah. Ya. Amil dia dah dapat bahagian dia. Bahagian dia 1/8. Ya. Sebab amil juga salah seorang daripada asnaf. Fakir, miskin, mu'alaf, amil. Dan 4 lagi lah. Ya. Jadi dia dapat dah bahagian dia. Daripada RM42 tadi nanti ada bahagiannya. Ya. Jadi orang bagi duit RM50, ya, zakat fitrahnya hanya RM42. Jadi kena pulang balik RM8. Ya. Tak apa, saya dah niat dah daripada rumah nak sedekah. Ya. Tak boleh sebab kita dah dapat upah yang disebut sebagai kita juga salah seorang penerima asnaf berkenaan. Jadi macam mana nak buat? Tak apa. Buat 1 tabung, ya. Kutip orang bagi tuan-tuan sekalian, dikata sedekah, masuk tabung tersebut. Nanti dah habis tuan-tuan sekalian, kumpul-kumpul adalah RM800 misalnya yang keep the chain ni tuan-tuan sekalian. Tak nak ambil duit baki. Dan amil tak boleh terima tuan-tuan sekalian. Macam mana? Ya. Kumpulkan dalam 1 tabung. Kemudiannya bila dah habis ataupun sebelum habis Ramadan, kita bagi kepada asnaf fakir miskin. Ya. Ataupun masuk ke dalam tabung surau, tabung masjid berkenaan. Ya. Inilah fatwa di wilayah persekutuan, di Selangor, di Johor dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi zakat fitrah segera tunaikan. Yang terakhir hari ini malam yang ke-24 Ramadan. Ya. Ini juga malam-malam ataupun hari-hari yang terakhir. Maka dengan sebab itu rancang, ya, kehidupan kita pada 10 malam ataupun 10 hari yang terakhir yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ayat yang Imam baca masa maghrib tadi, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ya, apa dia malam Al-Qadar tersebut? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik 1000 bulan ni sama dengan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Tak ada orang hidup sampai 80 tahun. Ya, Mahathir je tuan-tuan, 98 tahun. Ya. Yang lain tuan-tuan 60 tahun, 70 tahun. Innalillah. Ya. Tak ramai tuan-tuan. Maka dengan sebab itu sayangnya Allah Ta'ala kepada kita manusia ini, amalan pada bulan Ramadan diganda-gandakan pahalanya. Termasuklah 10 malam terakhir. Bila Ustaz malam Al-Qadar tersebut? Allah Ta'ala tak beritahu dengan jelas. Ya. Ulama kata malam 27, malam 21, malam 23 malam tadi. Ya. Jadi ikut apa yang Nabi sebut, ya. Rebutlah, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir
iaitu pada malam-malam ganjil. Malam ganjil 21, 23 malam tadi, 25, 27, 29. Ya. Nak buat apa Ustaz? Sayyidatina Aisyah tanya Nabi SAW. Kalau kami bertemu dengan malam Al-Qadar, nak buat apa? Nak baca apa? Bacalah Allahumma innaka afuwun. Ada yang tambah afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maknanya? Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengampun dan suka memberikan keampunan. Ampunkanlah dosa-dosaku. Ataupun doa-doa yang lain. Tapi doa ini kenalah baca. Ya. Yang kedua, apa yang Nabi buat? Pertama, Nabi beriktikaf di masjid. Kita hari ini di surau. Jadi 10 malam terakhir masjid jangan kunci. Surau jangan kunci. Ya. Tak kunci orang ambil duit Ustaz. Jawatan kuasa kenalah sekali iktikaf. Ya. Iktikaf tuan-tuan sekalian, ya. Bukan tak boleh iktikaf di rumah. Tuan-tuan iktikaf 2 tahun dah masa PKP kat rumah, masjid tutup, surau tutup. Iktikaf di mana? Di bilik tidur. Ya, kan ada tempat kita sembahyang. Iktikaf di situlah. Sekarang ni dah boleh masuk ke masjid surau, tuan-tuan sekalian. Ya, kat rumah bukan tak boleh. Ya, tarikan bantal itu lagi kuat. Ya, tarikan tilam itu lagi kuat, aircon lagi kuat. Datang ke masjid surau. Ya, aircon ada kuat tuan-tuan, tapi yang datang 50 orang panas juga tuan-tuan sekalian. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua, apa Nabi buat tuan-tuan sekalian? Nabi mengikat kainnya. Makna mengikat kain apa dia? Nabi tidak bersama dengan isterinya 10 hari yang terakhir. Sebab nak tumpukan untuk memburu malam Al-Qadar. Cukup-cukuplah 1 Ramadan sampai 20 Ramadan dah lah. Ya. Malam yang terakhir tumpu untuk semayangnya, untuk amalan-amalan, iktikaf dan sebagainya. Yang ketiga, Nabi buat apa? Nabi membangunkan ahli keluarganya. Kita jangan masuk syurga seorang-seorang. Ajak anak kita, isteri kita, kejutkan mereka. Isteri kita masak sahur, jangan semata-mata masak, panaskan masakan malam tadi. Paling kurang solat tahajud 2 rakaat. Doa minta pada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Yang ketiga, apa Nabi buat? Menghidupkan malam tersebut yang pahalanya man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Boleh lagi 5 minit lagi. Ya. Sesiapa yang mendirikan malamnya pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang dilakukan. Ya, dan kena ingat, malam Al-Qadar itu mula bila? Masuk je maghrib, malam Al-Qadar lah. Ya, masanya tak tahu tarikhnya bila. Jadi pastikan solat maghrib isya berjamaah. Pastikan tuan-tuan sekalian makan itu ikut sunnah, makan kurma dulu. Bukan makan sambal tahun dulu. Ya. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, tarawih tuan-tuan sekalian. Okey, silakan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.
La haula wala quwata illa la haula wala la haula wala quwata la haula. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbah salatil qa'imah Muhammadin wasilah wal fadilah. Mudallazi wa anta innaka la tu. Sikit lagi tuan-tuan. Bermula malam itu tuan-tuan sekalian adalah bila terbenam matahari. Masuknya waktu maghrib. Jadi rancang tuan-tuan sekalian, ibadah kita daripada mula masuknya waktu maghrib, ya, sampailah kita besok bertemu dengan subuh. Kalau berbetulan malam itu malam Al-Qadar, kita dapat pahala 1000 kebaikan tersebut. Bukan qiyamul lailnya sahaja, buka puasa ikut sunnah Nabi. Solat maghribnya, isyaknya, subuhnya berjamaah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut terhasil malam Al-Qadar pahala 1000 kebaikan kalau kita dapat solat isyak dan subuh berjamaah. Jadi pastikan 10 hari terakhir ini semayang kita di mana? Di masjid di surau. Khususnya yang lelaki. Ya, bukan sekadar bulan puasa sampai seterusnya sampai bila-bila. Ya. Yang kedua, apa yang kita buat? Solat tarawih. Solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan yang lain. Sebab itu apa maknanya menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan yang diampunkan dosanya dengan solat tarawih. Tak kiralah buat 8 ke, buat 20 ke, yang penting buat. Yang bising-bising tu dia tak buat apa pun kadang-kadang. Ya. Sama ada kita buat sendiri, ya, ataupun buat berjamaah. Yang sendiri sebab apa? Balik lewat, kerja shift malam, 12 malam baru balik, masjid pun dah tak ada orang semayang, dia boleh solat tarawih di rumahnya. Dan kita juga nak sebut, ya, solat sunat ini, ya, kita ada pilihan. Nak berdiri ataupun kita nak solat dengan duduk, tuan-tuan sekalian. Tapi orang kita ni jaranglah buat. Nanti kalau kita solat duduk, ya, kat mana sakitnya? Tuan-tuan sekalian. Ya, jadi boleh. Ya, tapi untuk orang yang solat nak duduk tersebut, ambillah tempat di hujung-hujung saf berkenaan. Ya, sama ada duduk di kapet ataupun tuan-tuan sekalian duduk di atas kerusi yang kita sedia maklum. Ya. Seterusnya tuan-tuan sekalian, hidupkan malam tersebut juga dengan tadarus Al-Quran, dengan qiyamul lail, sunat tasbih, sunat hajat, sunat taubat, sunat tahajud dan seumpamanya. Berbetulan kalau ianya malam Al-Qadar. Setiap satu itu pahalanya 1000 kebaikan. Bukan solat sunatnya sahaja, tarawihnya 1000 kebaikan. Buka puasa ikut sunnahnya 1000 kebaikan. Solat berjamaahnya 1000 kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semuanya berpeluang bertemu dengan malam Al-Qadar tersebut. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Ramadan
dan sampaikan kami untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Ini lebih baik daripada kita bergaduh. Bila nak raya? Yang penting raya tetap datang. Tak 29 hari puasa, 30 hari kita puasa. Raya akan datang bila? 1 Syawal. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.